Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan, pada petang ini kita menyambung lagi kita punya kuliah sirah para rasul kita. Hari ini merupakan 6 Ramadan, maka kita masuk kepada rasul yang ke-6, betul kan? Nah, insya-Allah. Maka rasul yang akan kita ceritakan hari ini adalah seorang rasul, seorang nabi, seorang lelaki yang digelar Khalilullah, kekasih Allah, sahabat Allah, antara yang Allah paling sayang, dan sehebat-hebat manusia, semulia-mulia makhluk selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selepas baginda nabi kita. Lelaki yang cukup hebat, yang mana namanya disebut sebanyak 69 kali dalam Al-Quran. Nombor 2 paling banyak selepas Nabi Musa. Nabi Musa 145 kali, tetapi Nabi Ibrahim yang akan kita sebut hari ini 69 kali. Kedua paling banyak dalam Al-Quran. Seorang lelaki yang dimuliakan dalam tiga-tiga agama. Tidak ada mana-mana nabi yang tiga-tiga agama langit ini memuliakan dia. Nah, walaupun kita sayang Rasulullah SAW, Nabi kita, tapi bangsa Kristian, bangsa Yahudi tak suka kat Nabi kita. Tetapi Nabi Ibrahim disanjungi oleh Islam, disanjungi oleh Yahudi dan disanjungi oleh Kristian. Seorang lelaki yang disayangi oleh semua. Nah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kisah Nabi Ibrahim ini panjang. Saya dah nampak kena sambung esok lusa ni. Tak apalah, kita start takat mana boleh lah hari ni, insya-Allah. Nah, kita start daripada awal. Sebab apa start daripada awal? Kerana perjalanan hidup Nabi Ibrahim daripada dia budak sampai jadi tok wan, sampai jadi pak mentua, dia diuji dan diuji dan diuji. Dia kena ibtila, ujian. Sebab tu Allah sebut dalam Quran. Nah, Allah kata ketika mana Allah menguji Ibrahim, wa izibtalamu Ibrahim, bila Allah uji Nabi Ibrahim dengan ujian, fa atammahun, dia sempurnakan semua ujian tu, dia lulus semua ujian yang Allah kenakan pada dia, maka Allah kata apa? Inni ja'iluka linnasi imama. Allah mengangkat Nabi Ibrahim menjadi imam sekalian manusia. Sebab ujian yang Nabi Ibrahim kena ni bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali, lebih banyak. Setiap peringkat umur yang dia lalui, Allah uji dia dengan ujian yang sangat besar. Baik, di peringkat budak tuan-tuan, Nabi Ibrahim AS, Allah uji dia dengan bapa dia sendiri ni buat berhala. Nabi Ibrahim keturunan daripada Sam. Sebab kita dah sebut daripada awal, anak Nabi Nuh nama Sam, dan daripada Sam itu lahirnya keturunan Israel dan keturunan Arab. Dan bawah Sam ada nama Iram, sebut ingat sebelum ni kan. Bawah Iram itu anak yang nama Aus itu bawa kepada keturunan Arab. Anak kepada Iram yang nama Ashfarshad. Nama susah sikit. Ashfarshad ini anak dia ni bawa kepada keturunan Israel, kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq dan sebagainya. Dia pecah kutu. Nah, baik. Tak apalah. Tuan-tuan kita tengok lepas ni nama-nama anak-anak Nabi Ibrahim kebanyakannya semua nabi. Semua rasul datang daripada anak cucu Nabi Ibrahim. Nah, baik. Di peringkat budak Nabi Ibrahim AS, Allah SWT telah kurniakan kepada dia hikmah. Nah, Allah sebut dalam Quran, Allah bagi kepada dia rasyid, rusydahu, rasyid lah, petunjuk, mursyid, petunjuk. Nah, min qablu, ketika sebelum dia jadi nabi lagi, Allah dah bagi dah dia common sense. Bila dia duk bantu ayah dia buat patung ni, dia duk tanya ayah dia macam-macam. Dalam kebanyakan kali sejarah mengatakan umur Nabi Ibrahim ketika ini 7 tahun. Ujian untuk dia, ayah dia buat patung, suruh dia pergi jual pula. Nak buat patung kecil, besar lagu tu macam-macam color ni, suruh dia pergi jual. Dalam keadaan dia nak pergi jual pun, dia duk tanya ayah dia, pasal apa ayah kena sembah benda ni? Pasal apa duk buat benda ni? Pasal apa orang pergi sembah benda yang ayah aku buat? Sedangkan benda ni ayah aku buat saat tinggal, saat agak tak elok, dia baling buang tong sampah, dia pun tak heran pun. Tiba-tiba bila jual kat orang pergi sembah, pergi teriak, pergi takut kat dia. Dia cukup heran. Maka dalam riwayat cerita, dalam perjalanan dia nak pusing kampung, nak jual patung-patung ni, ketika ni umur dia 7 tahun, dia ambil patung ni, dia pergi rendam dalam sungai, dia biar. Maka dia kata kat patung tu, bangkitlah.
Berenanglah dia kata, selamatkan diri hang. Patung bukan boleh buat apa tuan. Maka Nabi Ibrahim kata, kalau diri hang sendiri pun hang tak boleh selamat, lagu mana nak selamat orang lain? Nabi Ibrahim kata kat betung tu lah. Mana dia 7 tahun dia dah ada komunisme. Dalam keadaan seluruh penduduk kota dia, Nabi Ibrahim ni asal Mesopotamia, nah. Seluruh penduduk kota dia ni semua sembah berhala, dia seorang budak dia boleh ada komunisme. Tetapi tuan-tuan akan tengok macam mana dia nak ajak orang kampung dia yang lebih tua daripada dia tentang common sense ini. Tentang orang kata apa, benda yang boleh fikir, benda logik. Baik. Tuan-tuan, dia duk tanya ayah dia kata, "Ya abati," dia panggil ayah, "lima ta'budu, kenapa hang sembah ma la yasma'u, benda yang tak boleh dengar, wala yabsaru, yang tak boleh tengok, wala yughni anka syai'a, bahkan benda ni sedikit pun tak mampu mendatangkan ancaman dan mendatangkan manfaat kepada hang." Dia tanya ayah dia, kenapa ayah perlu sembah benda ni? Jawapan ayah dia bukan tidak, bukan ya. Ayah dia cuma kata, aku cuma tengok tok nenek moyang kita buat, maka aku buat. Ikut sudahlah. Tok hang buat, tok wan hang buat, nenek moyang hang buat, ikut sudah. Jangan banyak tanya. Maka jawapan tu bukan jawapan atas soalan yang Ibrahim tanya. Ibrahim kata, kenapa kena sembah yang tak cakap, tak tengok ni? Dia kata, aku tengok tok wan hang buat, tok nenek moyang hang buat, maka aku buat. Nah, itulah jawapan yang paling selalu orang buat zaman sekarang pun. Bila kita tanya apa kena buat, orang dulu buat, ikut sudahlah. Kan? Baik. Maka tuan-tuan, Nabi Ibrahim rasa, aku nak kena buat something ni. Nak kena buat something. Maka pak dia kata, kalau hang ada Tuhan yang lain, lagu mana Tuhan yang hang nak ni? Yang hang kata Tuhan ni Tuhan yang macam mana? Ibrahim kata, kalau Tuhan yang sebenar, sifat dia bukan macam ni. Tuhan yang sebenar, sifat dia apa? Allazi khalaqani fa huwa yahdin. Ibrahim kata, yang buat aku, yang bagi aku hidayah. Wallazina yut'imuni wa yusqin, yang bagi aku makan dan bagi aku minum. Wa idza maridtu fa huwa yashfin, dan bila aku sakit dialah yang menyembuhkan. Wallazina yumituni summa yuhyin, kata Ibrahim, orang Tuhan yang mematikan dan menghidupkan. Maka Ibrahim kata, Allah ataupun Tuhan sifat adalah tu, bukan sifat dia ada harga, hak ni mahal sikit, hak ni murah sikit, hak ni besar, hak ni kecil, tak ada. Maka tuan-tuan, orang kampung tak dengar. Orang kampung tak dengar cakap dia. Maka dia pelan-pelan membesar tuan-tuan. Sampai peringkat umur dia menjelang dalam 18, 19. Orang kampung dia ada satu pesta kerakyat yang nak kena keluar satu kampung, pi duduk tempat lain, pi menari di luar. Kampung tinggal sunyi sepi kosong. Maka orang kampung ajak dia lah, Ibrahim jomlah join, kita pi hura-hura di luar. Ibrahim kata dalam Quran, Allah rakam, inni saqim, aku sakit. Nabi Ibrahim kata. Ulama dia tafsir ayat ni panjang. Kenapa ayat tu pendek? Inni saqim, aku sakit. Pendek. Dia tak sebut sakit apa. Sebab ada dua pendapat. Yang pertama, Nabi Ibrahim sakit sungguh, fizikal. Yang kedua, Nabi Ibrahim maksud dia, aku sakit dengan perangai hamba ni. Macam tu maksud dia. Lepas tu Allah titik. Inni saqim, aku sakit. Sudah. Okay, baik. Ibrahim kata, aku sakit. Kata kat pemuda tu. Maka dia berkata, kalau sakit, hang telan Panadol 2 biji, anduk di rumah lah. Maka dia pun satu kampung keluar. Tinggallah Nabi Ibrahim seorang. Baik. Bila tinggal Nabi Ibrahim seorang, maka Nabi Ibrahim kata, cantiklah. Dah aku duduk seorang-seorang. Nabi Ibrahim pun keluar, pi di berhala yang paling besar, pi di kawasan tokong hak paling besar. Maka dia tengok ada buah-buah limau di depan-depan ni, depan tokong-tokong ni. Maka dia tanya patung-patung ni semua. Dia kata, Allah tak kulun, kenapa tak makan? Malu apa? Makanan lah kata. Dia bercakap dengan patung ni. Dia saja nak perlilah. Baik. Allah tak kulun, makanlah, malu apa? Kemudian patung tadi buat apa tuan? Kerahlah. Maka kata Ibrahim, apa mala tantiqun, lah pasal apa ni, malu apa cakaplah. Allah sebut dalam Quran, mala tantiqun, pasal apa malu apa cakaplah, bukan hamba boleh cakap enggak? Maka diamlah patung ni. Maka Nabi Ibrahim buat apa? Dia ambil kapak. Dia ambil kapak. Maka dalam Quran Allah cerita, fadaraba, Allah dia faragha daraba, dia ambil kapak, dia pukul bil yamin dengan tangan kanan dia. Maknanya dia kapak habislah semua patung-patung tu. Ringkas cerita, dia kapak habis semua patung-patung tu kecuali patung yang paling besar. Dia gantunglah kapak itu, ada pendapat kata di tengkuk, ada pendapat kata di telinga. Tak apalah, yang penting dia tinggal patung besar tu. Itu dalam Quran. Baik. Maka tuan-tuan, orang kampung habis beraya dah ni, sampai raya 6 habis dah, balik mai kampung, tengok-tengok Tuhan depa kena tahanan, kena kinat. Allah, Tuhan depa kena buat naik. Maka mereka mengamuk lah. Tanya orang kampung ramai-ramai ni, siapa dia gamak buat kat Tuhan kita ni?
Maka seorang lelaki yang kebetulan masa tu tak keluar juga, sakit juga, maka dia kata, aku dengar orang cerita adalah seorang lelaki muda ni yang dia tak berapa suka kat Tuhan dan dia tak pernah ikut Tuhan kita pun. Dengar-dengar lagu nama dia Ibrahim. Dalam Quran Allah sebut lagu tu tuan-tuan, bukan saya buat dialog tu. Dalam Quran Allah kata, lelaki ni kata, aku dengar nama dia Ibrahim. Bukan dia kata fa innahu Ibrahim, itu Ibrahim tak. Dia kata dengar orang panggil dia Ibrahim. Yaqulu lahu Ibrahim, orang panggil dia Ibrahim. Makna dia lelaki ni sebenarnya dia kenal Nabi Ibrahim, tapi takut punya pasal, takut orang kata hampa pakat. Maka dia kata, Ibrahim, nama dia lagu Ibrahim nanti budak tu lah yang buat. Maka mereka pun panggil lah Nabi Ibrahim mai menghadap JKK kampung ni lah. Baik. Maka mereka tanya Ibrahim. Dalam Quran Allah rakam, a anta fa'alta bi alihatina ya Ibrahim? Wahai Ibrahim, hangkah yang buat tahanan kat Tuhan kami ni Ibrahim? Tanya Nabi Ibrahim ni, umur 18 kan. Maka Nabi Ibrahim tanya lah. Ibrahim duduk sebelah patung besar ni, dia kata fa'alahu hadza. Kata dia ni yang buat. Nabi Ibrahim tunjuk kat patung besar. Nah, fa'aluhu, dia ni yang buat. Nah, fas'aluhu, tanyalah dia apa, in kanu yantiqun, kan dia boleh bercakap. Nampak Ibrahim pali. Ibrahim kata yang buat tu yang besar ni lah. Tanyalah dia, kan dia boleh bercakap. Ibrahim pali balik orang kampung, semua orang kampung dengar. Maka sebahagian daripada orang kampung rasa macam tersentuh. Betul juga tu, mana boleh bercakap. Maka orang-orang yang JKK ni tak puas hati. Maka dia kata, alimta, hang pun tahu, nah, maha ulai yantiqun, benda ni memang tak boleh bercakap Ibrahim, hang pun tahu. Orang kampung kata balik kat dia. Maka Ibrahim kata, kalau lagu tu hampa tahu selama ni dia tak boleh bercakap, dia tak boleh bergerak, dia tak boleh bertindak, pasal apa hampa pergi sembah? Nampak? Ibrahim dia main orang kampung. Dia kata, lah rupanya selama ni hampa tahu yang dia tak boleh cakap, pasal apa hampa duduk sembah? Maka tuan-tuan, yang geng-geng pemuka-pemuka kampung ni rasa malu. Apa mereka buat? Dia berkata harriquhu, bakar buanglah budak ni. Selalu macam tu tuan-tuan. Pertembungan hak dengan batil, kalau yang batil ni sebelum dia kalah, dia akan pemati hujah, dia kira nak pelemah tu. Nak bakar tu. Tak mau debat elok, bakar tu. Maka dia kata harriquhu, bakar dia. Ringkas cerita, depa setkan satu api tuan-tuan. Dalam riwayat cerita, api ni kalau burung lalu ke atas, burung tu akan jatuh. Punya panasnya api ni. Sebab seluruh penduduk kota Ur dekat Mesopotamia tu pakat menyumbang seorang sikit. Ni yang pengajaran ni. Orang-orang kafir penyembah berhala ni atas nama Tuhan depa buat pakej. Siapa nak wakaf minyak gas, nak wakaf getah ke apakah, habuan nak bakar api, bakar penerhaka Ibrahim ni. Maka pakat bagilah dana wakaf minyak gas ni. Awak apa? Nak bakar api besar ni, nak bakar Ibrahim seorang. Maka tuan-tuan, api tu dinyalakan sampai tahap burung takkan boleh terbang atas tu. Terbang above lagi pun tak boleh. Punya panas. Dalam riwayat cerita ni. Pasal apa? Seluruh penduduk kota pakat bagi seorang sikit. Punya besar api tu. Baik. Nabi Ibrahim diikat di pelepah kurma yang jauh. Pasal tak lebih dekat. Panas. Dan dia dilontarkan daripada jauh. Masa nak dilontarkan ni tuan-tuan, setengah riwayat dalam tafsir cerita Jibril main. Masa ni apa, Nabi Ibrahim dah dapat wahyu. Jibril main kata, wahai Ibrahim, apa yang aku boleh tolong? Anything that I can help you, Ibrahim kata. Boleh, apa yang kau boleh tolong hang, wahai Ibrahim? Tuan-tuan, masa ni kalau kita jadi Nabi Ibrahim lah, hang tolonglah apa pun, kelepiak bila panggil lah bomba sukarela ke bomba, panggil lah. Tapi tuan-tuan, Ibrahim kata apa? Wahai Jibril, kalau daripada hang aku tak mau, daripada Allah aku mau. Jangan datang di antara dua kekasih, dia kata kat Jibril. Tuan-tuan, tengah nak kena lempak ni. Kalau kita tak ada fikir dah, dia kata wahai Jibril, hang jangan galut. Ni antara aku dengan Allah, hang jangan main tengah-tengah. Tuan-tuan, dia punya iman dia punya sayang dia ke Allah. Oi, habislah kita. Orang kata habis meta lah. Tuan-tuan, maka dia dilontarkan ke dalam api. Allah firman kepada api, ya nar, wahai api, kuni baridan wa salaman, jadilah kamu sejuk dan sejahtera kepada Ibrahim, ila Ibrahim. Maka Allah firman kepada api, bertukar sifat hang jadi sejuk, bukan sejuk saja, salaman, sejahtera. Bila Nabi Ibrahim masuk dalam api tu, sifat api tu kalau sejuk saja, Nabi Ibrahim ni tangan dia kena ikat. Maka kalau api tu sejuk saja, dia akan terikat jugalah dalam keadaan sejuk pun. Tapi Allah kata sejuk dan nyaman. Selama ni nyaman, tenang. Maka api tu bakar tali yang ikat tangan Nabi Ibrahim, putuslah.
Tapi tak bakar dia. Tapi sejuk. Tuan nampak tak? Maknanya nak bagi Nabi Ibrahim selesa dalam tu. Salama ni selesa, nyaman. Maka Nabi Ibrahim keluar daripada api, orang kata keluar buat begitu lah kira, kan? Lek kan kita. Orang kampung tengok terkejut. Tetapi tidak mahu beriman kepada dia lagi. Keras semua. Tapi dalam Quran Allah kata seorang saja lelaki angkat tangan beriman kepada dia. Dalam Quran Allah kata fa'amanahu Lut. Seorang lelaki bangkit, remaja, umur dalam 15 tahun, dia angkat tangan, dia kata kalau begitu aku beriman kepada dia, kepada Allah Tuhan dia. Siapa lelaki ni? Nama dia Lut. Fa'amanahu Lut. Nabi Lut lah. Nabi Lut ni anak nakan kepada Nabi Ibrahim. Kata Nabi Lut kita akan cerita nantilah. Tapi nak bagi tahu dia orang pertama beriman dengan Nabi Ibrahim. Sikit lagi boleh tuan Saya cerita dia panjang ni. Saya nak potong sikit, takut jadi 5-6 episod. Saya sambung Baik. Maka dia pun ambil Nabi Lut ikut dia. Yang kata anak nakan dia ni. So satu-satunya pengikut dia. Ikut dia berjalan. Maka dia pun nak keluar daripada Mesopotamia. Dalam masa nak keluar, kisah Nabi Ibrahim tak dibakar oleh api viral lah. Tuan-tuan, Allah cerita masuk api tak terbakar ni tuan-tuan. Orang tweet merata lah. Masuk Facebook share merata ni. Maka terkenal lah Nabi Ibrahim. Maka ketika itu ada seorang raja nama Namrud. Namrud dengar cerita ni, maka dia panggil Ibrahim menghadap dia. Namrud ni pula duduk di Putrajaya. Putrajaya ni contoh tuan-tuan, mana pusat pentadbiran Mesopotamia. Maka dia bawa lah Nabi Ibrahim di KL ni, pergi menghadap raja ni. Maka Raja Namrud kata kepada Ibrahim, hang kau orang yang beli semua ni, tanyalah. Maka hang sembah siapa? Siapa Tuhan hang? Allah rakam dalam Quran, Ibrahim kata Tuhan aku allazi yuhyi wa yumit. Allah yang menghidupkan dan mematikan. Namrud kata, di sini akulah Tuhan. Kalau hang kata Tuhan hang boleh menghidupkan dan mematikan, ana uhi wa umit. Namrud kata aku pun boleh hidup dan matikan. Dia ambil 2 orang tahanan penjara dia bawa keluar. Yang nak kena hukum gantung dah, dia ambil 2 orang ni. Seorang dia kata aku maafkan hang, hampir bebas. Tengok aku hidupkan orang. Yang seorang ni dia ambil, dia sembelih terus. Dia kata tengok aku mematikan. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim tengok dia ketuk dahi, tepuk dahi, dia kata bangsa ni tak boleh nak ajar apa, dia kata ni bangsa jenis tak cerdik ni, kau habaq lagu mana pun dia tak faham lah jenis lagu ni. Maka tuan-tuan, Nabi Ibrahim dia fikir lagu tu. Pasal apa saya kata lagu tu? Pasal ayat selepas tu Ibrahim kata jenis ni aku tak boleh ajar cara logik, dia tak kerti bahasa. Ibrahim sambung, Ibrahim kata innallah, sesungguhnya Tuhanku Allah, dia mengangkat matahari, menimbulkan matahari, naikkan matahari daripada masyriq. Ya'ti bisyamsi minal masyriq. Allah menaikkan matahari daripada timur. Fa'ti biha minal maghrib. Dia kata kat Namrud, kalau macam tu Tuhan aku Allah naikkan matahari daripada timur. Sekarang hang cuba naikkan daripada barat. Dia kata kat Namrud, puas hati. Hang nak kata apa? Aku main matahari terus. Maka tuan-tuan dalam Quran Allah kata apa? Fabuhital ladzi kafar. Khalas, full stop. Fabuhital ladzi kafar makna habis. Tutup cerita. Namrud sengak. Dia tak tahu nak jawab apa. Allah demi matahari. Maka Namrud kata sebelum aku buat apa-apa ambil belah. Dia halau Ibrahim keluar daripada Mesopotamia. Tuan-tuan, sikit lagi boleh. On the way dia nak pergi ke Syria. On the way Nabi Ibrahim nak pergi ke Syria, dia menikah dengan seorang perempuan nama Sarah kan. Baik. Dia singgah di satu tempat nama Haran. Haran ni tempat sekarang ni Syria lah. Dalam kawasan sekarang dia tempat asal Ibn Taymiyah, tak apalah. Zaman tu nama dia Haran dah. Haran ni dia singgah di Haran. Dekat Haran ini penduduk Haran sembah bintang. Penduduk Haran sembah bintang. Masa ni pengikut Nabi Ibrahim cuma anak nakan dia Nabi Lut dan isteri dia Sarah. Baik. Maka Nabi Ibrahim kata dekat bini dan anak nakan dia kata hamba tengok Ustaz. Aku nak dakwah penduduk Haran ni kok boleh. Tapi aku nak guna gaya bahasa depa. Maka tuan-tuan, penduduk Haran ni jenis pelik. Malam-malam mereka hampak tikar depan rumah, parti bintang mereka duk teriak sembah. Sembah bintang. Maka Nabi Ibrahim pun pergi duduk sehari dua di kampung tu, dia buat serupa dia orang situ juga. Nampak pandainya Nabi Ibrahim ni, dia uslub dakwah dia ni pandai. Dia pergi duduk hampak tikar juga Allah kata, pergi duduk orang sebelah, dia tengoklah. Dalam Quran Allah rakam. Falamma alaihi, apabila fi alaihi lail, bila mai malam, ra'a kaukaban, dia nampak bintang. Banyak salah tafsir ayat ni. Dia berkata ayat ni Nabi Ibrahim nak cari Tuhan, bukan dia. Ayat ni Nabi Ibrahim dah dapat wahyu dah. Dia cuma nak dakwah penduduk Haran ni.
Sebab tu dalam ayat lain dia akan jawab. Tuan-tuan tengok Ibrahim kata ra'a kaukaban, dia tengok bintang, faqala hadza rabbi, dia kata wish bintang, ha ni Tuhanku, dia kata begitu. Bila dia kata lagu tu, orang kampung semua tengok, oi dia ni sebahagian daripada kita, ada geng-geng penyembah bintang, okey ya. Maka tiba-tiba bintang tu Allah buat bagi dia klik hilang. Falamma afala, bila bintang tu hilang, Nabi Ibrahim kata kuat-kuat, la uhibbul afilin, aku tak sukalah benda yang hilang. Dia kata begitu. Orang kampung dengar, betul juga kan apa yang dia kata ni, nampak. Kemudian nampaklah bulan. Bila bintang gelap, timbullah bulan. Falamma ra'a qamara bazigha, nampaklah bulan yang terang. Qamara bazigha, bulan yang terang. Maka Nabi Ibrahim kata, hadza rabbi, yang ni Tuhan aku. Nampak? Pasal lagi serok. Maka orang kampung pun, daripada kita sembah bintang halui-halui, baik kita sembah bulan ni lagi besar, lagi putih. Maka semua bakal duk sembah lah. Ibrahim pandai, dia tunggu sampai subuh, bulan makin turun, tenggelam. Fa iza afala, bila dia tenggelam, Nabi Ibrahim kata, wahai Tuhanku yang sebenar. Nampak? Dia buat ayat gitu. Wahai Tuhanku yang sebenar, kalau orang tak tunjukkan petunjuk kepada kami, nescaya aku akan masuk orang sesat. Tu dalil dia. Bermaksud Nabi Ibrahim dah jadi nabi dah masa ni. Dia nak test orang tu ya. Maka orang kampung haram kata, apa dia ni pelik kan ni? Tapi betul juga, bulan tenggelam. Maka bila bulan tenggelam, apa yang naik? Naik matahari lah. Falamma ra'a syamsa bazigha, naiklah matahari, tengoklah. Bila mana dia tengok matahari yang terang, Ibrahim kata, yang ni dia, yang ni yang betul. Ibrahim kata, hadza rabbi, hadza akbar, ini Tuhanku, ini lebih besar daripada tadi tu. Maka Ibrahim kata, yang ni Tuhan kita, apa betul? Geng-geng semua matahari ni. Maka penduduk haram ni ikut dia. Betul lah, selama ni kami murtad, silap pergi sembah bintang, sebenarnya matahari. Silap juga pun. Maka pekat sembah matahari. Ibrahim berlayan ni apa ni? Ibrahim bagus ni layan ni sampai ke petang. Sampai dekat maghrib, matahari tenggelam. Allah. Ibrahim kata, faiza afalat, bila tenggelam matahari, Ibrahim kata, kalau macam ni tenggelam, Tuhan takkan Tuhan ada siang ya? Malam Tuhan shift tak kerja. Lagu mana kalau kita ada masalah malam nak minta kat siapa? Dia main psikologi. Faiza afalat, bila matahari itu tenggelam, Ibrahim kata, inni bari'um mimma tusyrikun. Ini dalil dia. Bila tenggelam matahari itu, Ibrahim terus kat tangan, wahai penduduk aku semua, wahai penduduk Haran, wahai kaumku Haran, aku inni bari'un, aku berlepas diri daripada mimma tusyrikun, apa yang hangpa sembah. Maknanya masa ni dia dah beriman dah. Dia bukan duk cari Tuhan. Dia cuma nak kena pokok ni. Dia kata, aku berlepas diri dengan apa yang hangpa sembah tadi ni. Matahari pun bukan, bulan pun bukan, bintang pun bukan. Orang kampung tanya dia, kalau begitu hang sembah apa? Allah sambung, Nabi Ibrahim sambung, Allah katakan dalam Quran, wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Dia kata, aku menghadapkan wajah aku sembahlah, makna dia Tuhan yang menciptakan langit, bumi, aku, hang dan semua ni. Dan aku bukan termasuk golongan yang syirik. Maka ada lagi lah orang ikut dia, masuk Islam ikut dia. Kemudian orang kampung yang haram, yang ramai tak suka kat dia ni, halau dia. Ataupun setengah sejarah kata dia diserang, dihalau keluar. Dia pun nak berhijrah ke Mesir. Tuan-tuan, bila sampai di Mesir, berlaku satu benda yang lagi dahsyat. Yang nak cerita pun tuan-tuan, esoklah. Esoklah insya-Allah kita cerita sambungan kepada kisah Nabi Ibrahim AS. Setibanya baginda di Mesir insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.